Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tingkatan 5 Esther, 5 Ansana dan juga 5 Aurora. Okey, hari ini kita masuk bab 1 untuk tajuk konsep kedaulatan. So, cikgu akan terangkan kepada kamu secara ringkas tentang konsep kedaulatan melalui takrif kedaulatan dan juga pandangan tokoh. Lepas tu cikgu akan terus masuk kepada ciri-ciri negara yang berdaulat. Okey, untuk bab 1 tajuk kedaulatan ini merupakan subtajuk yang saya rasa agak mudah untuk kamu faham disebabkan kamu masih lagi tak dapat buku teks yang official, tapi cikgu dah berikan buku teks online. So bab 1 tu saya nak kamu print, so kamu boleh baca dulu untuk bab 1. Okey, dan juga nanti kita kalau dah dapat buku teks nanti kita di dalam kelas nanti bersemuka saya akan terangkan dengan lebih jelas. Okey, takrif kedaulatan kita bagikan kepada 4 mengikut bahasa Yunani, bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab serta bahasa Melayu. Tapi untuk peperiksaan kita fokus kepada satu maksud sajalah. Kalau bahasa Melayu, kedaulatan merujuk perkataan daulat yang bermaksud kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Maksudnya contoh macam negara kita Malaysia, kita merupakan sebuah negara yang berdaulat. Kerana kita ada pemerintahan kita ada sistem beraja dan juga kita ada sistem pentadbiran daripada pemerintah kita lah, iaitu Perdana Menteri dan dibantu oleh Kabinet. Okey, dalam bahasa Yunani kita panggil sebagai supernus atau superanus yang bermaksud agung atau tertinggi. Perkataan ini merujuk yang bebas dan juga merdeka. Kalau dalam bahasa Inggeris, takrifnya ialah sovereignty. Sovereignty bermaksud negara yang mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Dalam bahasa Arab, okey, kalau kita panggil kedaulatan dalam bahasa Arab ialah daulah. Daulah bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Okey, kesimpulannya kedaulatan merujuk kepada kuasa tertinggi sebuah kerajaan bagi menjalankan pemerintahan negara yang bebas serta merdeka. So sebuah negara yang merdeka mempunyai kedaulatan yang tersendiri. Okey, selain daripada itu, kalau kita nak lebih detail, nak lebih faham, kedaulatan juga telah ditakrifkan ataupun daripada pandangan tokoh, iaitu sama ada Aristotle, daripada Ibn Khaldun, Jane Bodin. Jane Bodin ini adalah daripada ahli falsafah politik Perancis. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, merupakan Perdana Menteri Malaysia yang pertama, dan juga Tun Muhammad Saleh Abbas. Tun Muhammad Saleh Abbas merupakan mantan ketua hakim negara. Okey, kita tengok kepada jenis kedaulatan. Okey, nanti kalau kamu dah print untuk bab 1, kamu semak muka surat 6 di dalam buku teks online. Okey, kita ada jenis-jenis kedaulatan. Okey, kedaulatan berbeza mengikut bentuk pemerintahan yang diamalkan oleh sesebuah negara. Setiap negara mempunyai hak untuk menentukan bentuk dan jenis kedaulatan yang diamalkannya. Okey, ada beberapa jenis kedaulatan seperti kedaulatan tradisional, moden, undang-undang dan kedaulatan antarabangsa. Saya berpendapat bahawa pelajar-pelajar tingkatan 5 masih lagi sebenarnya hanya tahu perkataan daulat, tapi kamu masih tak dapat nak memberikan definisi yang tepat, dan kamu juga tak boleh nak perincikan apa itu kedaulatan tradisional, apa itu kedaulatan moden, undang-undang dan juga antarabangsa. Okey, tugas cikgu akan berikan penerangan yang lebih jitu supaya kamu faham apa itu kedaulatan tradisional, jenis-jenis kedaulatan. Kedaulatan tradisional itu adalah salah satu contoh. Okey, kedaulatan tradisional merujuk kepada sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang mempunyai ataupun menguasai sebenarnya segala urusan negara. Kedaulatan ini wujud sejak tamadun awal manusia, dan negara kita pula berpaksi kepada kedaulatan Raja-Raja Melayu. Kenapa kita berpaksi kepada kedaulatan Raja-Raja Melayu? Hal ini kerana negara kita mempunyai sistem pentadbiran di bawah pentadbiran beraja.
Okey. Raja merupakan pemerintah yang mempunyai kuasa tertinggi dan kedudukan serta kedaulatan raja diperkukuh oleh taat setia rakyat. So, antara kedaulatan tradisional, kedaulatan moden, undang-undang antarabangsa, kamu kena sentiasa baca, sentiasa fahamkan berkenaan dengan jenis-jenis kedaulatan yang diamalkan di negara kita. Okey, kalau tradisional tadi, key point dia adalah pemerintahan berkuasa mutlak. Okey, manakala kedaulatan moden. Okey, kedaulatan moden dikaitkan dengan kemunculan negara bangsa selepas revolusi keagungan di England dan revolusi Perancis. Okey, kedaulatan juga dikaitkan dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Okey, yang moden ni agak susah sikit untuk kamu faham, tapi kamu boleh baca. So, kalau kamu baca, kamu boleh faham, kamu boleh perincikan, kamu boleh cari key point dia dekat situ. Okey, kalau kedaulatan selepas Perang Dunia Pertama, kedaulatan telah dikaitkan dengan nasionalisme. Rata-rata pelajar tingkatan 4 yang naik tingkatan 5 untuk 2021, kamu dah faham apa itu konsep nasionalisme. Masa tingkatan 4, cikgu dah bincangkan tentang nasionalisme. So, saya harap kamu tahulah apa itu konsep nasionalisme. Okey. Nasionalisme yang menggunakan unsur persamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk negara bangsa masing-masing. Kedaulatan negara kita juga sebagai sebuah negara bangsa yang lahir hasil gabungan negeri yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan Persekutuan Malaysia 1963. Okey, kedaulatan negara kita sebagai sebuah negara bangsa ialah lahir hasil gabungan negeri. Maknanya bila kita merdeka di Semenanjung Tanah Melayu, kita panggil sebagai Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okay. Manakala Persekutuan Malaysia 1963 adalah gabungan antara Sabah dan Sarawak, kemerdekaan Sabah dan Sarawak. Itu sebenarnya hasil kejayaan kita menggabungkan Sabah dan Sarawak bersama Semenanjung Tanah Melayu, dan akhirnya Sabah Sarawak merdeka pada tahun 1963. Itu berkenaan dengan kedaulatan moden. Manakala kedaulatan undang-undang bermaksud kerajaan dan rakyat terikat dengan undang-undang yang perlu dipatuhi. Kedaulatan undang-undang menjamin keadilan dan kehidupan bermasyarakat serta menjadikan negara aman, stabil dan makmur. Kalau kita fikir dengan lebih lanjut, sebuah negara memang memerlukan undang-undang. Hal ini kerana kita tak nak ada campur tangan daripada kuasa asing, negara kita dijajah oleh kuasa asing, sedang dicerobok oleh kuasa asing. Sebab itu kita perlu tekankan berkenaan dengan kedaulatan undang-undang dalam sebuah negara. Okey, apakah rasionalnya kedaulatan itu diperkenalkan dalam sebuah negara? Kita sebenarnya nak menjamin negara kita aman, stabil dan juga makmur. Selain daripada kita memelihara dan melaksanakan kedaulatan undang-undang, okey, kedaulatan undang-undang juga menjadi prinsip keempat dalam rukun negara kita. Okey, kita ada rukun negara yang mana kami rakyat Malaysia berikrar akan mewujudkan sebuah negara, okey, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, peluhuran kelembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. So, kedaulatan undang-undang adalah rukun negara yang keempat. Dan yang terakhir sekali adalah kedaulatan antarabangsa. Okey, kedaulatan antarabangsa merujuk kepada pengiktirafan daripada Perlembagaan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB terhadap sebuah negara yang tidak boleh dicabuli oleh negara lain. Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB pada tahun 1970 mengesahkan prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang antarabangsa. Keanggotaan negara kita dalam PBB membuktikan bahawa dunia mengiktiraf negara kita sebagai sebuah negara yang bebas, merdeka dan berdaulat. Okey, Malaysia merupakan sebuah negara yang join dengan PBB, iaitu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okey. Secara kesimpulannya, untuk subtajuk kecil ini, setiap negara yang berdaulat mempunyai kekuasaan penuh untuk mengatur segala